Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang kakak, adik, cikgu, ustaz, ustazah, pekerja, majikan, pelajar seluruh rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi keizinan oleh Allah untuk teruskan kehidupan, diberi usia yang panjang dan hari ini kita dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang yang dipilih ke dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu ini ada 4. Yang pertama, dia mengajar. Yang kedua, sama ada golongan yang belajar. Kalau tidak, dia adalah golongan yang mendengar. Ataupun yang terakhir, dia adalah golongan yang mencintai majlis ilmu. Oleh kerana tuan-tuan dan puan-puan sangat mencintai majlis ilmu pada malam ini, apa kata tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, share dahulu. Kita minta kongsikan dahulu, copy link, masuk dalam grup WhatsApp. Masuk dalam grup WhatsApp sekolah rendah, sekolah menengah, kaki pancing, kaki-kaki apa masuk supaya lebih ramai boleh dapat manfaat kerana tetamu kita pada hari ini luar biasa dan eksklusif. Kerana sebelum ini kita di Fast Media Motivation telah menjemput doktor perubatan, kita dah jemput ustaz pendakwah bebas. Hari ini kita jemput seorang tokoh dan figura yang tidak asing lagi di Malaysia. Hari ini kita nak bagi ubat juga, tapi ubat rohani. Kita nak bagi seseorang itu bangkit dan bermotivasi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita terus share dan terus share kerana ini adalah amal jariah yang berkekalan, insya-Allah. Tetamu istimewa saya di sebelah saya, konon-kononnya lah di sebelah ya, tapi di majlis online ini saya rasa saya tidak perlu kenal lebih panjang lagi. Cukup saya beri nama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi nombor 1 negara di MFK, ataupun gelaran yang mesra sekarang adalah Tok Abah. Apa khabar Tok Abah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Terima ya. kasih Syarmi. Ya, tu Tok Abah tengok FB Tok Abah pumping semalam. Wah, bersenam luar biasa. Itulah. Bersyukur alhamdulillah. Nampak muda Tok Abah, makin lama semakin hari semakin muda. Itu yang kita nak tips awet muda tu sekejap lagi. Dah habis muda. Dah habis muda. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tajuk kita saya rasa sangat menarik untuk dikupas panjang. Jatuh bertubi-tubi tapi ingat bangkit berkali-kali. Jangan ada orang dia jatuh, dia lambat bangkit. Ada orang dia cepat jatuh, cepat bangkit. Ada orang dia jatuh tak bangkit-bangkit. Ini masalah. Jadi pada hari ini kita jemput figura ini yang sering kali kita membesar dengan Datuk. Saya membesar dengan Datuk. Dulu tengok di TV, tengok dah dengar di radio sampai hari ini, dan macam tak sangka hari ini bersama dengan Tok Abah. Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat Tok Abah kerana sudi melapangkan masa menginfakkan ilmu kepada masyarakat. Tak jemu-jemu. Kalau tak ada di sini, di tempat lain. Kalau tak ada di tempat lain, di Facebook beliau sendiri setiap pagi. Itu luar biasa tu. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kes COVID 4094. Allah, makin tinggi, dan 10 kematian. Jumlahnya 717 kematian, dan pada orang Islam kita doakan agar ditempatkan bersama dengan orang beriman. Hari ini semua orang diuji. Hari ini ada orang hilang pekerjaan. Hari ini ada orang masalah keluarga, berlaku perceraian. So hari ini ada orang bertimpa-timpa, dia jatuh bertubi-tubi, tapi bagaimana untuk bangkit berkali-kali. Tok Abah, panjang lebar saya buat mukadimah hari ni. Saya nak buka lah dengan satu, sebelum saya bagi soalan pada Tok Abah, bahawa satu surah Yunus ayat 12, dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia kepada kami, sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri. Maka setelah kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia kembali dengan cara lamanya, seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami, memohon hapuskan sebarang yang menimpanya. Demikianlah diperelokkan pada pandangan orang yang melampau apa yang mereka lakukan. Surah Yunus. Tok Abah, saya nak buka soalan nombor 1, insya-Allah. Boleh Tok Abah? Ya, sila.
Kita kira tahun ini masih lagi baru lagi, Januari bulan 1 insya-Allah. Jadi kalau setiap tahun melangkah tahun baru mesti ada orang cakap kena buat azam. Jadi saya nak tanya, setiap tahun tu perlu ke adakan azam Tok Abah? Silakan Tok Abah. Allahumma selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Syarimi. Terima kasih semua yalah sahabat-sahabat yang ada di belakang tabir yang membantu Syarimi untuk dapat kita bersama pada malam ni. Sebenarnya kita dapat bersama ni pun satu anugerah dari Tuhan. Kadang kita take for granted. Sebab kita ni semua Allah pilih malam ini. Dalam banyak situasi, banyak hal, inilah orang-orang yang tertentu yang Allah datangkan ke majlis ini. Dan ini orang-orang yang kiriman dari Tuhan. So kita semua kiriman Tuhan. Jadi balik pada soalan tadi, so adakah kita perlu buat azam? So Nabi bersabda yang selalu sangat popular lah, kita semua selalu dengar, yang implikasinya jelas. Orang yang berjaya atau beruntung ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi kita disuruh oleh Nabi, Nabi suruh kita dalam sabdanya untuk jadi orang berjaya, kena keep on changing, kena berubah. Jadi kalau nak berubah, kita kena ada satu azam, satu cita-cita, satu matlamat, satu direction, satu arah. Jadi sebenarnya bukan mesti tunggu tahun baru ataupun tahun Masih, tahun Hijri, tapi kita tiap-tiap hari kena bentuk azam baru sebenarnya. Tapi apatah lagi kalau tiap-tiap hari kita disuruh, disyorkan oleh Nabi, disarankan oleh Nabi untuk berubah. Dan untuk berubah kena ada matlamat. Matlamat itu azam. Jadi kalau tiap-tiap hari kita disuruh berubah, apatah lagi kalau kita ada satu titik perubahan ataupun satu turning point yang besar seperti tahun baru. Itu sebabnya tahun baru ni ramai orang terlepas pandang. Ya betul, saya katakan tu 2021, tapi ramai orang tak ingat bahawa ianya adalah tahun pertama dalam dekad ketiga, di kurun ke-21. This is the third decade. Dekad ni 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. So ni tahun pertama sebenarnya, tahun 2021 ni, di dekad yang ketiga, di kurun yang ke-21. Jadi ada signifikan sebenarnya, ada satu tarikh yang bukanlah keramat tetapi luar biasa. Jadi sangat penting, sangat wajar kalau kita buat azam. Sebab Allah pun berfirman, Faiza azamta fatawakal tu Allah. Apabila kita dah buat azam, dah buat tekad, maka kita bertawakal selepas usaha lah. Habis tuntas akal, baru tawakal. Jadi Allah suruh kita membuat azam, bertekad. Nabi suruh kita buat perubahan demi perubahan tiap-tiap hari. Justru jawapan pada soalan tadi, yes. Kita kena ada azam. Orang yang tak pasang azam ni, boleh hidup. Ibarat, Syarimi naik bas. Saya driver bas. Cik nak ke mana cik? Tak kisah, saya nak naik bas je. Yalah, cik nak ke mana? Saya tak kisah. Cuma saya nak naik bas. Saya pun pandang Syarimi ni, betul ke tak betul orang ni? Betul ke tak betul? Ada kena naik bas, tak ada destinasi. Jadi orang yang hidup seharian tanpa azam, tanpa matlamat yang jelas, maka takut-takut macam berjalan tapi tak ada destinasi. Takut-takut. Sampailah. Tapi sampai ke mana? Sampai. Mana bas berhenti dia sampailah. Tapi ke mana? Jadi kita kena bubuh azam, dan azam itu akan beri kita semangat, akan bagi kita kekuatan, dan azam based on our azam, dan azam itu bertindak sebagai doa, maka Allah akan bagi kita inspirasi, ilham, tenaga dan semangat untuk mencapai azam yang kita bentuk. So saya seru diri saya, diri Tok Abah sendiri ni, jom kita buat azam yang hebat, dan tidak sebenarnya ni dah 28 hari bulan nak buat azam apa. Sebenarnya ni dia. Ni satu kajian penemuan di internet bahawa menjelang hujung bulan Januari, lebih kurang 85 hingga 90% orang yang membuat ataupun membentuk azam tahun baru akan bertindak macam 30 hari bulan 12 tahun lepas. Artinya balik ke perangai lama selepas 1 bulan. Ramai 80 to 90% manusia dalam dunia yang bentuk azam tahun baru akan patah balik ke perangai lama selepas sebulan atas beberapa faktor yang tertentu. Wallahualam. Alhamdulillah, ternyata Nabi minta kita betulkan diri kita setiap hari. Hari ini lebih baik daripada hari semalam, hari esok mesti lebih baik lagi. Jadi sudah tentu kita disarankan untuk ada azam. Jadi tuan-tuan, pada hari ini yang menonton ni bolehlah pasang azam, masih belum terlambat lagi. Boleh komen agar kita semua boleh mendoakan bersama, insya-Allah. Baik Datuk. Sejak tahun 2020 lagi kita dilanda macam-macam ujian, terutamanya ujian COVID-19 ni menyebabkan ada
ujian ini bertubi-tubi, dan apakah persediaan yang perlu kita lakukan tahun ini dan juga hari-hari yang mendatang, dan macam mana kita nak terima dari segi akal dan juga emosi kita pada norma baru ni. Datuk, silakan Datuk. Sebenarnya ialah ini satu soalan yang sangat berat lah ya. Ini pun banyak forum yang telah membincangkan isu yang lebih kurang sama ya. Bagaimana kita menangani satu situasi yang tidak pernah berlaku lah. Ujung-ujung ni lah dulu pernah berlaku, ikut sejarah pernah berlaku, zaman Nabi pun pernah berlaku ya. Tapi memang 2020 satu tahun yang amat mencabar. Tapi kena ingat, setiap sesuatu yang Allah telah jadikan itu mesti ada hikmah-hikmah yang besar. Sebab kena terima hakikat dan yakin Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Dan tetapi kitalah hamba-Nya yang sering menzalimi diri kita. Yes, kita tahu ramai yang ratus ribu yang kena berhentikan kerja, ratus ribu yang pendapatannya terputus ya, dengan yang meniaganya, yang macam-macam lain, yang kerja kilangnya kena potong gajinya, kena tahan allowance-nya dan macam-macam cabaran. Ada orang berkonflik sebab terlampau ramai sama kat rumah ya, cannibalism type kind situation ya, maka mereka rasa tertekan, ada orang sampai bunuh diri. Yes, kita tahu, terima hakikat itu. Tetapi untuk kita yang beriman, kita kena ingat ya, Allah ini jelas. Allah, sabda Nabi SAW, bila kasih akan hamba-Nya, hamba-Nya akan diuji. Jadi baik pandemik, baik ujian, baik apapun mehnah yang Allah turunkan kat kita, tanda sayang Allah. Satu, jelas. Ini bukan cakap Tuabah, bukan cakap Syarimi, tapi ini sabda Rasul. Allah bila kasih akan hamba-Nya, hamba-Nya akan diuji. Satu. Yang kedua, sabda Nabi juga, Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, dia mulakan dengan musibah. Hadis riwayat Bukhari, sahih insya-Allah. So Allah bagi kita pandemik, Allah bagi kita pula banjir, Allah bagi kita pula cabaran berbagai-bagai, kena berhenti kerja, Allah bagi kita pula penyakit dan sebagainya. Jadi so kalau kita yakin dengan kata Nabi, sabda Rasul, Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, maka dimulakan dengan musibah. Kita sudah menerima musibah, so what are we supposed to do? Kita kena overhaul diri kita, perbaiki diri kita. Redha dan perbaiki. Seperti yang Nabi juga sebut, amat hebat orang yang beriman ini. Orang yang mukmin ini sangat hebat ya. Bila dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Dan itu baik untuk dia. Dan bila diberikan ujian, dia bersabar. Dan itu baik untuk dia. Tengok bagaimana Nabi pun explain ya, Allah menterbiahkan kita dan menceritakan, memperihalkan tentang orang yang beriman. Yang diberi nikmat, dia bersyukur. But the problem is, Allah juga memberikan penekanan. Nah inilah dia yang punca kita kadang terlepas pandang. Wa qalilu min ibadiyah syakur. That is our main problem. Dan amat sedikit, amat kecil bilangan hamba-Ku yang benar-benar bersyukur. Yang benar-benar bersyukurlah ya. Walaupun maksud asalnya ialah amat kecil sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Tapi kita semua mengaku, takkanlah aku lepas makan, alhamdulillah, aku bersyukur kata hari. Takkan alhamdulillah aja bersyukur. Ya, so tapi Allah mengesahkan sedangkan sikit. Dan barang siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. Barang siapa yang tak bersyukur, siap kau. Itu sebabnya jangan marahlah ya. Tuan Abah pesan ni untuk diri sendiri juga. So sebabnya bila kita kena ingat kata-kata Umar Abdul Aziz ya. Tuan Abah baru dapat semalam ya. Semalam ni tiap hari kita membaca, mengkaji. Apa kata Umar Abdul Aziz? Setiap musibah yang diturunkan disebabkan oleh dosa. Ya, dan tidak akan terangkat musibah ini kecuali dengan taubat. Itu kata Umar Abdul Aziz. Sebenarnya Tuan Abah dengar kata-kata Allahyarham Syekh Ali Jabir ya. Tuan Abah dengar pagi semalam tak salah ya. So beliau Allahyarham mengatakan itulah, setiap musibah man nazalal bala'u ilal bizam ya, wa ma rufi'a ila bitaubah. Sebab dia punya kata-kata ni tidak ada tanda tu, tak Abah mengangkat baca tu. Setiap musibah yang Allah turunkan ya, ada disebabkan oleh dosa. Ini kata Umar Abdul Aziz. Tetapi ini juga disokong ya, memang benarlah sebab Allah pun berfirman, wa ma asabakum min musibah. Dan apabila Allah turunkan musibah. Kenapa Allah turunkan musibah? Fabima kasabat aidikum. Disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kita. So sebenarnya jangan marahlah ya orang yang teraniaya. Tuan Abah pun ada terkesan dengan pandemik ini. Yes, semua orang banyak terkesan. Tetapi ramai sahabat kita kita yang sengsara, kena wang kerja, kena macam-macam kesenteraan. Kawan kita dapat pendapatan 10 kali ganda di luar pandemik.
1000% increase dengan dia punya pendapatan. Ramai ya yang berniaga, yang buat online, yang macam-macam lah ya, sahabat-sahabat. Tuan saya betul-betul berkati aja, wow ya, dalam pandemik orang sengsara, dia pula Allah bagikan kata tu nikmat yang melimpah ruah. Sebab tentulah ada sebabnya. Sebab mungkin ya Allah yang Maha mengetahui sebab-sebab yang tertentu. Jadi itu yang kita kena ingat, bahawa ini satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, tapi yang paling penting ialah jom kita belajar. Jom kita belajar daripada apa yang Allah telah turunkan ini. Jangan sampai pak kata pepatah kita lah, dah terantuk baru tengadah. Itu bagus. Patah Melayu lama, bila kita terantuk dengan diujian, kita terus insaf. Orang pandai bila terantuk terus tengadah. Itu bagus. Tapi orang bijaksana, orang lain terantuk dia tengadah. Itu orang bijaksana. So, Tok Abah nak minta semua ya, Tok Abah sendiri, Syarimi dan semua yang menonton yang bersama kita pada majlis ilmu ni, jom kita jadi orang bijaksana. Orang lain yang terantuk, kita tengadah. Orang lain yang diberi ujian, kita insaf, kita berubah, kita dapat kata untuk muhasabah diri. Jangan kata memang patut pun, dia memang padan muka dia. Memang jangan sesekali ya, sebab doa seorang sahabat untuk sahabatnya yang tiada di sisinya diaminkan malaikat, dan malaikat akan doakan kita seperti mana kita doakan sahabat kita yang tak ada di sisi kita tadi. Jadi Tok Abah nak minta, itulah dia antara perkara yang kita boleh lakukan ya. So rumusannya, apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada situasi ini, dan apakah persediaan kita? Pertamanya kita kena lebih bersyukur, sebab disebut tadi la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat ya. Lepas tu kita balik pada fitrah, tengok balik diri kita ya, sebab musibah yang diturunkan oleh Allah kepada kita sebab dosa kita yang lepas. Confirm Umar Abdul Aziz menerangkan, firman Allah pun menyatakan ya, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aidikum. Jadi jangan dakwa-dakwi, jangan kata apalah Tok Abah ni kata aku kena buang kerja sebab aku. Habis Allah tak pernah menzalimi hambanya. Hambanya menzalimi dirinya sendiri. Semua orang banyak silap. Tok Abah ini pun yang tua bangka ni, dah umur 70 tahun ni pun banyak buat silap, banyak buat dosa, banyak kelemahan. Kita semua work in progress. Kita semua ni sebenarnya orang yang tidak sempurna, kena terus berubah. Tu banyak soalan pertama tadi, perlukah kita buat azam? Yes, sebab kita wajib berubah, dan untuk berubah kena ada pemikiran yang betul, ada azam dan cita-cita dan matlamat yang benar. Dan mudah-mudahan berdasarkan pada krisis yang lepas ini, pada 2021 ni, kita bersedia. Dan andaikan, kita kena buat andaian bahawa masalah tahun lepas tidak akan bertambah baik tahun ini. Justru, kita kena tukar. Itu sebabnya kita kena, ini konsep yang Tok Abah akan terangkan pada malam ni, kita kena jadi orang baru. Sebab masalah kita tahun lepas, sebab kita yang perangai tahun lepas, hati tahun lepas, fikiran tahun lepas, sikap tahun lepas, ya, tindak tanduk tahun lepas, doa tahun lepas, amalan tahun lepas, hubungan tahun lepas. Jadi ini tahun 2021. Jadi kalau kita jadi orang baru, kata ulama, guru tabah dia kata, kalau kita jadi orang baru, maka semua masalah kita akan cemar daripada diri kita. Hati kita hati baru. Itu sebab disebut oleh Hasan Al-Basri. Ini pun satu perkara yang semua orang kena tahulah ya. Hasan Basri kata, untuk semua masalah yang dihadapi oleh orang yang bertanya, Hasan Basri, aku ada masalah rumah tangga. Dia bagi jawapan. Hasan Basri, aku ada masalah tak dapat zuriat, dah kahwin lama. Aku ada masalah hutang banyak. Aku ada masalah tanaman tak menjadi, ternakan aku mati. Aku ada masalah gini. Semua soalan tu jawapannya, solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak, InsyaAllah masalah kamu akan selesai. Jadi bila anak murid bertanya, kenapa semua masalah berbeza-beza Tuan Guru, kenapa pula jawapannya solat taubat, ya, istighfar, solat taubat? Lupakah kamu akan surah Nur, ya, lupakah kamu akan surah Nur, ya, ayat 10, ya, bila Allah menurunkan pada surah Nur ayat 10, ya, yang jelas maksudnya, ya, apa surah Nur ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Dan andai kata tiada kurnia Allah, dan andai kata Allah itu bukan penerima taubat, maka kamu akan menerima kesulitan demi kesulitan. Jadi kalau Allah tak ampunkan kita, maka Allah akan bagi kita kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah. Jadi dengan asbab solat taubat istighfar, solat taubat istighfar. Sebabnya Tok Abah pesan kat diri Tok Abah, dan Tok Abah dah cakap ribu-ribu kali, ya, dalam masa 30 tahun yang lepas ni, tiap-tiap kali Tok Abah cakap mesti solat taubat
istighfar 100 kali tiap-tiap malam sebelum tidur sepanjang hayat. Yang lain tu rentetan tu banyak lagi kaedah. Ada 101 cara untuk bangkit semula. Tapi yang pertama, jangan lupa solat taubat dan istighfar. Sebab bila kita solat taubat dan istighfar, hati kita jadi bersih. Hati bersih akan jadi magnet, menarik hidayah. Bila hidayah turun, banyak masalah selesai. Menarik kasih sayang. Ya Allah, banyak masalah selesai. Menarik rezeki, pintu-pintu rezeki terbuka. Dan pintu masuk rezeki itu terlampau luas. Jadi bila hati kita bersih, badan kita jadi magnet, banyak masalah yang kita hadapi akan selesai satu persatu, insya-Allah. Alhamdulillah. Memang jelas Tok Abah. Saya dapat rumuskan bahawa apabila manusia itu kita semua dapat nikmat, kita bersyukur. Dan apabila kita ditimpa ujian, kita diminta untuk bersabar. Jadi dua-dua tu baik pada kita selagi mana kita bersabar dan bersyukur. Yang segala musibah yang ada dalam dunia ni, satu je kata kuncinya adalah solat taubat dan istighfar. Betul, saya 2-3 kali dapat bersemuka dengan Tok Abah. Memang itulah pesanan yang setiap kali jumpa. Syarimi, jangan lupa solat sunat taubat sebelum tidur. Jangan lupa 100 kali istighfar, 100 kali selawat. Itu memang pesanan yang memang wajib Tok Abah pesan mana-mana kan. So Tok Abah, kita raikan hari ni ada Cik Siti Nazura Aina. Assalamualaikum BMFK. Terima kasih atas perkongsian. Anisha, Cik Siti Aisyah, Mariam, Tun Mastura, Amir Azfar, Afif Ikmal, Alif Azrai Zain, Senyum Sokmo. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi dalam talian ini. Apa kata terus share, copy link dan masuk dalam grup WhatsApp agar ramai lagi. Baru 20 minit pertama, banyak round lagi insya-Allah selepas ini. Jadi Tok Abah, kita boleh teruskan Tok Abah insya-Allah? Ya, silakan. Ya. Sebenarnya inilah the main saya nak tanya Tok Abah pada hari ini sebenarnya. Ujian, musibah, kesusahan, kedukaan, semua orang akan tempuhi. Semua orang, kan? Okey. Jadi namun ada juga yang tidak dapat terima qada dan kadar. Hingga ada yang stres, murung, sakit mental dan ada juga kes, kita tengok kes peningkatan orang bunuh diri semakin tinggi. Apakah cara untuk bangkitkan diri dari ujian yang menimpa ni? Rasa diri tak berguna dah ni Tok Abah. Silakan Tok Abah. Allahumma selamat. Ini pun satu isu yang sangat penting lah ya. So bila kita ditimpa ujian, selalu orang kata ya dia tak kena, dia boleh cakap lah sabar. Dia tak kena, cuba kena kat dia. Baru padan muka dia. Tadi sebenarnya jangan kita pandang orang lain lah ya, kita pandang diri kita dulu. Ya, apa yang patut kita buat bila kita menghadapi sebarang ujian ya, dan kita kena sentiasa bersimpati dengan orang lain. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. So, katalah kita ditimpa musibah. Bagaimana nak kita motivasikan diri kita? Macam mana kita nak naikkan semangat balik? Tok Abah dah sebut tadi, kita ulang balik. Ya, pertama, Allah bila sayang akan hambanya, hambanya akan diuji. Sebenarnya Allahumma selamat. Tok Abah lupa seorang ulama besar ya yang mati syahid, yang bila dia dengan anak muridnya buat satu projek, satu usaha lah, berjalan lancar saja dia akan menangis, dia akan sedih. Anak murid akan bertanya, Tuan Guru, kenapa Tuan Guru menangis? Saya sedih sebab semua yang kita buat berjalan sangat lancar, sangat licin. Anak murid pun heran, berjalan lancar eloklah, kenapa menangis? Sebenarnya Nabi bersabda, Allah bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. Nampak gaya dalam kerja kita kali ni, tak ada ujian langsung. Allah tak uji kita. Takut-takut Allah tak sayang kita. Menangis dia. Barulah anak murid sama-sama menangis. Ya, bahawa kadang-kadang itulah. Jangan macam Fir'aun. Fir'aun dia tak pernah diuji. Tak pernah sakit pun. Yang diwartakan, yang disejarahkan, yang kita baca, Fir'aun ya, yang Fir'aun di zaman Musa. Sebab Fir'aun ni ramai. Ya, Fir'aun di zaman Nabi Musa AS tak pernah sakit sampai akhirnya begitu angkuh sampai mengaku dia Tuhan. Jadi Allah bila sayangkan hambanya, dia akan diberi ujian. Sebab bila kita diberi ujian, kita mudah balik pada Allah. Kita ingat ke Allah, kita minta berintih. Dan Allah sangat suka hambanya merintih, ya, menangis, berdoa, bermunajat kepadanya. Sangat-sangat suka. Dan Allah sangat tak suka orang yang ini benda kecil tak payah minta doa lah. Benda kecil takkanlah minta doa. Kalau benda besar boleh minta doa. Ini benda kecil pun nak minta doa. Oi, sombong. Takkanlah
Nak pergi kerja jalan mana pun kena istikharah. Apalah Tok Abah ni. Istikharah bila 3 orang datang meminang Syarimi. 3 gadis ataupun 3 janda yang meminang Syarimi, barulah istikharah. Ini nak pergi jalan ke office, ada 3 jalan nak pilih. Sombongnya. Habis nak pilih jalan tu walaupun kita ada Waze, ada alat apa nama GPS whatever. Tak perlu ke kita bantu Allah? Sangat perlu. La haula wala quwata illa billahil azim. Siapalah kita? We are nothing tanpa bantuan Allah. Justru sebenarnya ujian itu sangat baik. Sebenarnya ujian itu anugerah Allah kepada hamba-Nya, sampai kita kadang terlepas pandang. So kita sebenarnya tanda Allah sayang, dia anugerah besar, dan Tok Abah selalu pesan, tadi pun dah sebut, Allah bila nak Allah takkan ambil sesuatu dari kita. Tak ambil kesihatan kita, tak ambil kerja kita, tak ambil pendapatan kita, tak dapat pendapatan, dia ambil pendapatan kita. Kerja dah kena buang, dia ambil kerja kita. Allah takkan ambil sesuatu dari hamba-Nya kecuali digantikan dengan lebih baik. Yang lebih baik. Itu bukan cakap manusia biasa. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah takkan ambil sesuatu dari hamba-Nya kecuali digantikan dengan syarat. Allah takkan beri. Allah tak beri apa yang kita mahu. Allah beri apa yang kita perlu, yang baik untuk kita, yang kita layak dapat. 3 kondisi Allah beri kat kita. Yang kita benar-benar perlu. Yang kita hendak tak ada had. Yang kita perlu sedikit. Sikit sangat. Tok Abah malam ni pakai 1 helai baju ni. Walaupun baju mungkin ada 10-15 helai, kalau kita tak kira berapa banyak kita nak. Tapi yang kita perlu pakai cuma 1-2. Selai baju, selai kain. Awak pun tak nampak awak pakai kain ke tak pakai kain, So ataupun pakai apa pun kat bawah, So itu satu situasi lah. Jadi itu satu perkara. Allah tak akan ambil sesuatu kecuali digantikan dengan lebih baik. Kita tahu tu. Dan kita kena ingat motivasi yang paling bagus untuk kita sedar balik ialah untuk kita tak sampai patah semangat, Sebenarnya yang membezakan orang beriman dengan tak beriman ialah orang yang beriman, dia takkan patah semangat. Itu pun berbalik pada surah Yunus. Kat mana tadi Tok Abah ada catatkan surah Yunus juga, yang mengatakan bahawa sebenarnya yang membezakan kita dengan orang yang daripada surah Yunus, mana surah Yunus tentang Allahumma salli alaihi tak apalah, nanti akan jumpa lah tu, yang diberikan kita tentang kehebatan, so dan kita akan dapat tentang sebenarnya orang yang beriman, bila dia tak akan patah semangat, dia tak akan give up, dia tak akan kata untuk putus harapan. Tetapi orang yang tidak beriman yang boleh putus harapan, yang patah semangat. Jadi orang Islam makin diuji makin kuat sebab Al-Baqarah 286. Semua orang tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan uji hamba-Nya melampaui kemampuan hamba-Nya untuk menanggung ujian itu. So we know for certain, apapun ujian yang kita hadapi, Allah tahu, Allah Maha mengetahui kita sebenarnya mampu untuk menanggung ujian itu. Allahumma selamatnya. So sekarang sebenarnya kita ni kadang-kadang kita terlepas pandang sampai kita ingkar, dan janganlah kita lupa, bahawa kita ni kan hamba. Maka hamba kena diuji, dan hamba pula, kita diuji untuk menaikkan martabat kita, naikkan kitanya kegigihan, dan sebenarnya ini dia musibah, ujian yang Allah berikan kat kita melengkapkan hidup kita. Tanpa ujian hidup kita tak sempurna. Apa merepek tak ada ujian hidup tak sempurna? Kalau sihat, sejahtera, kaya raya itulah sempurna hidup. Tak. Ada malam, ada siang. Ada wanita, ada lelaki. Ada sakit, ada sembuh. Ada senyum, ada ketawa, ada menangis. Ada hitam, ada putih. Barulah lengkap. Ada panas, ada sejuk. Maka ada gembira, ada sedih. Ada berjaya, ada gagal. Barulah hidup kita sempurna. Barulah hidup kita benar-benar holistik. Jadi Allah itu sebenarnya disebut tadi, ujian, mehnah ataupun tribulasi yang kita terima adalah anugerah dari Allah untuk mencantikkan hidup kita, melengkapkan hidup kita. Dan anak-anak yang diberi sakit waktu kecil, dia akan ada immunity, yang kena cacar ke, kena beguk ke, kena whatever, dia tak akan dapat waktu dewasa. Tapi kalau tak kena waktu kecil, waktu bapa kanak-kanak, watch out.
Bila dah kena dewasa, ya Allah, ada sahabat saya umur 40 baru kena cacar macam harimau bintang, bukanlah ketawakan dia, tidak ketawakan dia. Tapi itu tandanya Allah punya hebat. Dia tak kena waktu kecil, kena waktu dewasa. Jadi penyakit untuk kanak-kanak untuk immunity, penyakit untuk orang dewasa untuk kafarah, untuk meningkatkan iman, untuk anugerah, untuk pahala dan sebagainya. Jadi kalau kita yakin yang itu, maka insyaAllah lah. Tapi itulah rumusannya. So based on all this ya, untuk kita bangkit balik supaya jangan patah semangat, jom adik-adik Nana, seperti yang saya tanya guru saya, profesor saya tahun 84, final semester PhD saya dalam bidang psikologi, Profesor, kenapa kita diuji? Kenapa kita banyak masalah? Ya, kenapa kita ada cabaran demi cabaran yang kadang-kadang susah kita nak hadapi? Saya nak mengkaunsel ratus-ratus orang masa tu ya. Jadi banyak sangat masalah. Macam mana kita nak bagi mereka semangat? Dia kata apa? Kalau ikut Einstein tahun 50-an, your current problem is because of your current thinking. Masalah kamu sekarang sebab pemikiran kamu yang songsang, yang silap. Betulkan cara berfikir, selesai masalah. Itu tahun 50-an. Tapi tahun 2021, masalah kamu sekarang sebab 1. Hati kotor. 2. Otak tak betul, fikiran tak betul. 3. Sikap tak betul. 4. Tindak tanduk tak betul. 5. Hubungan tak betul. 6. Doa tak betul, zikir tak betul. So banyak benda tak betul. Jom kita overhaul diri kita. Ubah diri kita because of pandemic dan semua rentetan peristiwa daripada 2020 dan sampailah sekarang. Jom kita ubah diri kita jadi orang baru, dan orang baru itu insyaAllah semua masalah tahun lepas akan cemar daripada diri kita. Kita akan juga dapat cabaran baru, situasi baru dan kebaikan. Sampai Nabi berdoa ya, bila kita dapat musibah, Nabi suruh berdoa, dan boleh google ya, doa ketika ditimpa musibah. Doanya ialah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, dari Allah kita datang, pada Allah kita akan digunakan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif khairan minha. Ya Allah, aku redha dengan musibah ini dan beri aku pahala, dan gantikan musibah ini dengan keadaan yang lebih baik. Doa Nabi, hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Ya, itu akan menyebabkan kita lebih tenang, lebih bersedia menghadapi sebarang ujian, dan kita boleh maju ke depan, moving forward insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Jadi saya nak tanya Datuk sikit pasal dia. Adakah umur tertentu nak jadi orang baru ni Datuk? Maksudnya kita dah biasa dah dengan diri yang sedia ada ni. Adakah had umur tertentu nak tukar, nak jadi orang baru ni? Datuk. Dia nak jadi orang, sebenarnya Nabi punya pesanan tu sangat cantik. Orang yang berjaya beruntung, hari ini lebih baik daripada semalam. Hari ini lebih baik daripada semalam. So tiap-tiap hari kita kena jadi orang baru. Tetapi itulah dia. Bila kita buat perubahan-perubahan yang konsisten dan kata untuk menyeluruh, maka kita akan jadi orang baru yang holistik, yang nampak jelas. Contohlah paling mudah, jangan cakap banyak, jangan contoh. Macam nak jadi orang baru? Kalau malam tadi tak solat taubat, tak ada istighfar, malam ni kita solat taubat istighfar. Dah jadi orang baru dah. Sebab kata seorang ulama, guru kita, Allahyarham Ustaz Harundin, bila kita malam tadi katalah syarimi atau taubat tak tambah yang tak lupalah, tak sempat nak taubat dan istighfar dan sebagainya, kita besok pagi jalan atas rumput pandang kita tak ada respon, kita pandang tak dissolve. Tapi kalau malam ni kita solat taubat istighfar, 100 kali kita jalan atas rumput besok pagi, dengan izin Allah, rumput nampak je dia terus, rumput terus berdoa, ya Allah, ni Tok Abah ni malam tadi solat taubat dan istighfar, yang kau ampunkan dosa dia ya Allah, kau bukakan pintu rezeki dia, sebab solat taubat istighfar membuka pintu rezeki, tolong sembuhkan penyakit dia ya Allah. Rumput doakan kita, katak tepi parit yang kita lalu sebelahnya doakan kita, kalau kita lalu bawah pokok doakan kita, just because kita telah jadi orang baru. Dan kalau kita konsisten, ini pun selalu Tok Abah sebut di mana-mana, bila kita lakukan selama 40 hari, maka tabiat ataupun perubahan itu akan jadi tabiat, maka kita akan jadi orang baru yang konsisten. Itu baru satu contoh, sebelum tidur solat taubat, lepas tu tidur pula, biasanya tidur terlentang, harus kita ikut sunnah, tidur mengiring ke kanan macam dalam liang lahat, dah jadi orang baru. Bangun pagi selalu menggeliat aja, lupa nak senyum, lupa nak baca doa. Bacalah doa alhamdulillahillazi ahyana. Tapi kebanyakan kita bangun tidur terus mana nak senyum pun, baca doa bangun tidur ada. Tapi sempat tak duduk mengarah ke kiblat. Pasal apa? Kan sunat kalau kita membaca doa sambil menghadap kiblat. Berapa orang yang pagi tadi
Jangan cakap tentang esok. Belum tentu kita masih hidup. So kita bangun terus, besok pagi kalau panjang umur, terus kita pandang ke kiblat. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa nasyur. Sambil tersenyum. Dan senyum itu satu ibadah dan banyak rentetan yang sangat positif. Tuan Abah belum gunakan perkataan ya. Sebenarnya dalam diri kita ni banyak magic, banyak miracle, banyak keajaiban dalam diri kita ni yang Allah telah jadikan. Dan banyak tindak tanduk kita penuh dengan magic, penuh dengan luar biasa. Ya, barang siapa yang bangun tidur dengan senyuman 10, 15, 20 saat, maka otak mengarahkan badan merembeskan endorfin jadi ceria. Enkifalin jadi kuat dan melawan penyakit, mudah-mudahan COVID-19 pun tertendang sebab enkifalin dengan izin Allah. And then dinofin dirembeskan sebab akan bagi kita tenaga dan semangat untuk pergi kerja. Semangat berkobar-kobar because of endorphin, good feeling hormone. Kita pun bersemangat dan bersangka baik. Enkifalin buat kita sihat. Dinofin bagi kita tenaga. Just because kita tersenyum. Jadi bangun tidur dengan senyuman dan doa, ada magic, ada keajaiban berlaku. Ya, menghadap kiblat. Sebabnya kalau kita menghadap kiblat, rupanya ayon kat badan kita dan ayon kat bumi selari. Sebabnya tu apa pesan pada semua pelajar ni yang ambil SPM ni, tinggal 4 minggu ni ya, duduk masa mulang kaji, tolong duduk kat kerusi menghadap kiblat. Ya, kenapa? Bila kita menghadap kiblat, ayon dalam badan dan kat bumi selari, kita mudah fokus, mudah menghafal, mudah mengingat dan mudah mengeluarkan balik ilmu untuk menjawab soalan-soalan dalam perperiksaan dan dapat digunakan dalam kehidupan. Magic luar biasa. Dan sebelum belajar senyum, ada kena belajar senyum, kita belajar serius senyum. Bila kita senyum saja, otak keluarkan endorfin, kita akan tenang, mudah fokus. Masya Allah. Dan doakan guru-guru, doakan guru-guru. Magic, bila kita doakan cikgu, maka ilmu yang cikgu ajar berkat. Bila berkat, mudah kita gunakan, mula kita keluarkan balik untuk buat kita punya assignment ke, nak jawab soalan ke. Doakan kawan-kawan. Magic berlaku. Malaikat doakan kita. Malaikat doakan kita bukan biasa-biasa tapi magic, ya, luar biasa. Nampak? So dalam hidup kita penuh dengan keajaiban, ya, yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Masya Allah, subhanallah, ya. Ini pun magic juga. Cucu Tok Abah ni pun, ni budak baik ni, sangat baik. Ni baru sampai. Tok Abah tak perasan dia sampai ni. So namanya Khalil Zikri. Okey, lihat ya. Tok Abah ni. Okey. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ingat balik. Mudah-mudahan itulah, ya, kita pun akan berubah, ya. Tolong Tok Abah seru diri Tok Abah yang bila masa nak berubah. Tok Abah umur 70 tahun masih terus berubah. Ada kawan-kawan kita umur 80 masih berubah. Umur 90 masih belajar, masih berubah. Dan ada kawan-kawan kita, maaf, ya, kita ambil contoh Syekh Ali Jabir umur 44 meninggal dunia. Ya, sahabat kita ada yang umur 20 meninggal dunia. Ada kan saudara mara kita umur 10 tahun meninggal dunia. So bila Syarimi bertanya, apakah bila masuk umur untuk berubah, ya, ataupun nak jadi orang baru? Tak ada. Tiap-tiap hari kena azam untuk jadi orang baru sebab kita tak tahu bila kita akan berakhir. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Kita raikan satu soalan daripada Muhammad Syafiq Zainul. Dia kata, Datuk, kadang-kadang kita berlapang dada menerima ujian, tapi seringkali kita down kerana mulut orang. Kan? Jadi cuba untuk tidak mempedulikan tapi hati tak kuat. Mohon kata-kata semangat ni. Nak berubah, Datuk, orang mengata pula. Silakan, Datuk. Itu sebabnya itu satu lagi konsep yang selalu tak war-warkan di mana-mana Tok Abah bagi ceramah mungkin sejak 20 tahun yang lepas. Tok Abah tak akan lepas daripada konsep jom kita serasikan roh kita dengan roh orang lain. Ya, bila kita serasikan roh kita dengan roh orang lain, maka kita akan sayang pada orang itu akan sayang kat kita. Contoh, suami isteri yang rohnya serasi. Bila suami isteri rohnya serasi, ya, maka suami baru terfikir, Syarmi baru terfikir nak makan asam pedas dengan ikan ikan kering dengan sayur whatever lah, ya, sayur kangkung, belacan, ya, baru terfikir aja. Bila terfikir saja, baru terfikir tiba-tiba isteri kata, yang bang, kalau I masak asam pedas dengan kangkung belacan ni okey tak? Ya Allah, ya Syarmi kata, ya Allah, aku baru je satu saat abang baru terfikir. Itu namanya roh serasi. Ataupun kadang kita sebagai dengan kawan, tiba-tiba teringat kawan kita, kenapa aku ingat si Bedul ni, kawan kat MRSM dulu, ya, kawan kat Malay College dulu, kawan kat Sekolah Alam Secalung, ya, macam kenapa tiba-tiba kawan tu pun hantar mesej, Allah,
patut aku tinggal kau. Ingat kau dah mampus, rupanya masih hidup lagi. Contoh ya. Ya kita dengan kawan kadang cakap kasau sebab tanda sayang kononnya. Ya, tapi itulah tak apalah ya. Jadi tu bila kita serasikan roh kita ya dengan orang lain, maka orang lain tidak akan berhantar. Okey. So soalannya untuk jawab soalan tadi lah, macam mana kita nak serasikan roh kita dengan orang lain? Okey, cara simple dalam masa seminit. Ya, bagaimana kita nak serasikan roh kita dengan roh orang lain supaya mereka tak benci, tak sabotaj, tak mengata, tak bunuh semangat. Satu, tolong doakan orang lain. Bila kita doakan orang lain, semua kawan dan sebagainya, adik-adik, kawan kita, kawan sekerja, bila kita doakan orang, Tok Abah dah sebut tadi, bila kita doakan orang 40 malam berturut-turut, kita akan sayang pada orang itu akan sayang kat kita. Satu. Yang kedua, maafkan orang itu. Bila kita maafkan semua orang, maafkan semua orang, maka orang yang kita maafkan akan memaafkan kita dan Allah akan mengampunkan dosa kita. Yang ketiganya, kita doakan hantar gelombang. Hantar gelombang. Bila kita nampak orang, siapa-siapa, jiran, kawan sekerja, bos, kita nampak je, jangan terus pandang, sekadar pandang macam biasa. Nampak je terus, hantar gelombang daripada kalbu kita. Ya Allah, aku sayang dan hormat orang ini kerana Kau, Ya Allah. Kau tolong dia. Kalau dia ada masalah, selesaikan. Kalau dia sakit, sembuhkan. Kalau dia ada konflik, damaikan. Kalau dia ada kesedihan, Kau gembirakan. Kalau dia ada hutang, langsaikan. So kita nampak je siapa-siapa, hantar gelombang. Sayang menarik sayang, benci menarik benci. So sekarang jangan tanya, kenapa saya nak berubah tapi kawan dia kutuk dia macam, sebab awak terlupa nak doakan dia. Awak terlupa nak maafkan dia. Awak nak tunggu raya baru nak maafkan dia. Awak lupa nak hantar gelombang, ya, dan berbagai sebab lah ya. So Tok Abah ringkaskan, itulah antara cara untuk menserasikan roh. Bila roh kita serasi dengan orang lain, mereka akan sayang, hormat dan membantu kita, tidak sabotaj ataupun membunuh semangat kita. Wallahualam. Alhamdulillah. Jadi apa-apa pun berbalik pada diri kita, Datuk. Kalau kita ni bagus pada pandangan bersangka baik pada orang, maka apa yang hadir pada dalam hidup kita juga yang baik-baik. Jadi sangatlah penting bersangka baik terhadap orang lain dahulu, dan yang paling penting kita bersangka baik terhadap Tuhan, terhadap Allah. Jangan sesekali kita bersangka buruk dengan Allah. Jadi Datuk, saya nak teruskan Datuk. Saya nak masuk konsep ibu bapa ni. Kadang-kadang ibu bapa ni terlepas pandang dan mula dibagi kemewahan, kadang-kadang menjadikan anak tu materialistik, langsung kurang memberi pendedahan dari segi sudut agama, hingga lahirnya anak-anak yang kadang-kadang boleh dikira dahaka. Jadi Datuk, Tok Abah, untuk ibu bapa ni macam mana panduan untuk jadi ibu bapa yang cemerlang? Silakan Datuk. Allah selamat. Yalah, ini pun satu cabaran jugalah ya. Kita ni kadang-kadang, kebanyakan kita ni lah ya, orang yang termasuk Tok Abah sendirilah ya. Tok Abah datang dari keluarga yang sangat susah ya, dan orang miskin, orang kampung, adik-beradik ramai, bapa cuma buruh biasa, dulu petani penuring getah, ya, lepas tu kerja jadi buruh. Jadi adik-beradik 12 orang, memanglah susah ya, tapi kita tak terasa susah lah sebab ya masa tu memang okey, kita boleh survive, selamba aja, seronok aja. Kita bahagia aja. Jadi bila kita dah biasa susah begitu, jadi kita pun berazam, aku kalau dah senang nanti aku pastikan anak-anakku tidak susah macam aku dulu. Ini situasi. Itu sebabnya kebanyakan anak yang lahir zaman milenial ni memang dia semua dah ada. Saya dulu umur 15 tahun ke 20 tahun baru ada electricity masuk rumah lah. Kalau tidak memang baca buku pakai pelita, berjelaga lubang hidung hitam sebab iyalah duduk sebelah pelita ya, dan sebagainya. Ini biasalah, dengan nyamuknya, dengan macam itu tak baca cerita lah ya. Jadi because of that kadang-kadang kita overdo it lah ya, kita terlepas pandang sampai kita terlampau melampaui batas dalam menyayangi anak-anak ya. Dan itu pun jelas, Nabi pun dah sebut. Nabi bersabda, di akhir zaman ramai ibu bapa akan melahirkan tuannya. Itu dah disebut, jelas dah, dan banyak dibincangkan, disyarahkan, dibahaskan oleh para ulama ya. Dan kita pun biasa mendengar contoh-contohnya ya. Memang zaman sekarang lah, tengok drama pun sama, memang betul lah, anak-anak yang kurang ajar dengan mak ayah ya, yang menghambakan mak ayah sampai yalah kadang-kadang dah mak bapak tua dah susah pun masih juga hantar anak untuk jaga baby lain, macam-macam lah rentetan dengan berbagai-bagai alasan. Jadi persoalannya, what are we supposed to do? So seperti biasalah, macam Syarimi dah sebut, apa pun berpaksi kepada diri kita dulu.
So mak ayah wajib berubah sebelum anak-anak boleh berubah. Tu tak bahkan pesan pada semua mak ayah, pada anak-anak tu apa pun tak apa pesan, kita kena berubah sebelum kita nak merangsang orang yang berubah. Kita tak boleh ubah orang. Ya, Nabi Muhammad SAW pun tak boleh mengubah orang. Sampai Allah berpesan pada Nabi, wahai Muhammad, kamu boleh berdakwah, menyampaikan dengan sebaik mungkin. Tapi when come to hidayah, aku, kata Allah, yang boleh memberi hidayah. Jadi Nabi SAW pun, ya, pakcik kesayangannya Abu Talib pun tidak mengucap sampai meninggal dunia. Apa kurangnya Abu Talib, sebaik-baik orang yang paling sayang akan Nabi, Nabi akan sayang sangat kat dia. Tapi tengok, Allah nak tunjuk sebab yang beri hidayah ialah Allah. Jadi anak kita jadi baik, jadi seimbang, tidak derhaka. Bak kata Syarimi tadi, tidak akan jadi derhaka sebab hidayah Allah. Jadi bila mak ayah kata tu balik pada Allah, taat pada Allah, mak ayah sebagai paksi, mak ayah sebagai qudwah hasanah. Seperti ulama pesan kat telinga Tok Abah 35 tahun yang lepas. Muhammad Fadilah, jangan risau kalau anak-anak tak dengar cakap kamu. Risaulah anak-anak akan tengok perangai kamu. Oh, 35 years ago. Saya giling kepala. Saya tak nampak begitu, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Sebab saya orang yang mengajar komunikasi. Saya mengajar psikologi. Saya mengajar public speaking. Saya mengajar benda-benda yang direct lah. Ya? Jadi kalau anak-anak tak dengar cakap kita, saya risau. Tapi bagus saya tengok balik peribahasa Cina. Apa saya dengar, saya lupa. Tapi mak apa cakap. Anak-anak lupa. Apa saya lihat, saya ingat. Wow. Itu sebabnya kita mudah ingat muka orang, tapi tak ingat nama dia. Sebab nama kita dengar. Wajahnya kita lihat. Yang kita lihat, kita ingat. Jadi anak-anak tengok perangai mak bapak. Jadi anak-anak walaupun mendengar ribuan, jutaan kata-kata dari mak ayah, tapi tindak tanduk mak ayah yang akan lekat dalam memory cell mereka, dan itulah yang akan mereka contohi, teladani. Jadi mak ayah untuk memastikan anak-anak kita seimbang. Kalau mak ayah nak suruh anak-anak jaga solat, sebab bila anak-anak jaga solat, maka masalah derhaka tadi insya-Allah akan terpinggir ataupun jauh lah. Because dia taat dengan Allah, dia tak boleh ngam dengan kufur kepada Allah. Tak boleh. Dia kena taat pada Allah, maka jauh daripada setan. Yang kufur kepada Allah, maka akan dekat dengan setan. Dia begitu, dia tak ada campur-campur. Dia macam minyak dengan air. Ya, insya-Allah. Jadi bila mak ayah jaga solatnya, dan bagi contoh yang terbaik, dan sentiasa doa, dan suasana dalam rumah tangga itu suasana yang syariah compliant. Waktu maghrib, masing-masing dengan boleh azan kat rumah. Sekarang masa PKP boleh azan kat rumah, bukan boleh, digalakkan azan kat rumah. Dan saya kadang bila berjemaah dengan isteri pun saya akan kamat. So kita kamat dan sebagainya untuk menaikkan, mewujudkan suasana yang Allah redha, suasana yang syariah compliant, yang kondusif untuk membentuk saksiah anak-anak. Betulkan semua suasana rumah tangga tu, mak ayah sebagai contoh. Dan bila saya bertanya pada para ulama, kenapa mak ayahnya baik tapi anak kurang ajar Ustaz, anaknya derhaka Ustaz? Ustaz sebelum jawab, cuba tengok rezeki yang dibawa balik ke rumah tu berkat ke tak berkat. Keduanya, mak bapak ni bayar keluarkan zakat tak dengan sempurna. Dua isu. Rupanya kadang-kadang bila anak kurang ajar, rezeki yang dibawa balik tak berkat. Rupanya tindak tanduk mak bapak di tempat kerja, walaupun anak-anak tak nampak, akan mempengaruhi saksiah dan peribadi anak-anak. Jadi mak bapak yang ponteng-ponteng, mak bapak yang banyak tengok gadget. Bila tengok gadget di tempat kerja untuk personal things, maka dia telah mencuri masa. Bila mencuri masa, takut-takut gaji yang dibawa balik ke rumah tidak berkat. Nampak? Zaman sekarang ni sangat-sangat dangerous. Sebab kebanyakan orang tengok gadgetnya beribu kali sehari. Beribu kali sehari ikut kajian. Dan takut-takut 2, 3, 4 jam dicuri waktu pejabat. Waktu kerja dicuri 2, 3, 4 jam dengan tanpa sedar. Dan agak-agak berkat ke duit yang kita bawa balik, rezeki yang kita balik ataupun gaji kita bawa, takut-takut tak berkat. Maka takut-takut bila anak makan rezeki yang tak berkat, maka perangai mereka pun terjejas. Ini jadikan anak-anak tak dapat hidayah, akhirnya jadi derhaka. Bukan sebab materialistik saja, tapi kalau kita dengan doa kita mak bapak doakan Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah, basic. Al-Fatihah, ibu sekala doa. Ayat kursi, halau setan iblis menyebabkan anak tak elok perangai. Al-Insyirah, Alam Nashrah, melapangkan fikirannya, melapangkan dadanya untuk menerima nasihat. Itu basic. Fatihah,
ayat kursi, alam nasrah, bos kat kepala anak, kat makanan, kat minuman, kat gambar, kat pakaian sebagai asbab untuk membentuk saksiah. Ya, lagi untuk memastikan anak kita tidak derhaka. Ni dia. Ya. So selalu Tok Abah pesan sejak 35 tahun yang lepas, haramkan perkataan negatif dalam rumah tangga kita. Haramkan perkataan negatif, jahat, degil, bodoh, stupid, idiot, mangkuk. Jangan sebut. Sebab cakap mak ayah adalah doa. Kau ni mangkuk betul macam nenek kau. Kau ni mangkuk betul macam atuk belah nenek mak kau. Ya, so ya Allah, ya Tuhanku. Ya please lah, please ya. Sebab cakap orang tua itu masin. Ini last lah ya. Ini untuk buat cerita panjang. Tetapi bila Masaru Emoto menyatakan bahawa bila kita cakap benda yang baik-baik depan so ayah saya dah tak ada. So ada ayah selalu saya ada air botol sebelah saya ni. So bila ni katalah air dalam cawan saya ni ya. Kalau kita bercakap benda yang baik-baik depan air, maka molekul air ini akan menjadi cantik. Molekul air itu normal lah ya. Molekul air mineral ke normal, tapi bila kita cakap yang baik-baik, contohnya baca doa Al-Fatihah, hembus ke air, maka molekul air akan jadi sangat cantik. You boleh Google Masaru Emoto, you akan nampak dia punya eksperimen ya. Dan kajian Masaru Emoto berarti bahawa molekul air yang paling cantik dalam dunia dalam keadaan semula jadi ialah air Zam-Zam. Keemas-emasan dan sangat cantik. Saya tengok menangis Tok Abah kali pertama tengok gambar molekul air Zam-Zam, Tok Abah menangis sebab cantiknya molekul air Zam-Zam dalam keadaan semula jadi, tanpa doa, tanpa intervensi, sangat cantik. Ya. Sebabnya orang tua-tua kata jangan bercakap yang tak elok depan makanan, jangan gaduh depan makanan. Sebab bila kita cakap tak elok atau gaduh, molekul makanan tu rosak, dan bila molekul makanan tu rosak, bila kita makan, otak tak pandai, IQ terjejas, badan tak sihat, perangai tak elok. Dan dalam badan anak-anak kita, anak kecil ada 80% air. Kajian sains. Dalam macam Syarimi ni nampak gaya ada dalam 67.5%. Mau tipu lah tu, dah mengarut tu. Ada lebih kurang dalam 65%. Tok Abah yang dah tua bangka kering ni 55% air. Jadi kalau kita cakap pada anak, kau ni kenapa jahat ni, kenapa degil sangat? 80% air dan ya badan anak kita 80% water. Molekul air dalam badan anak kita rosak. Jadi kalau selalu dia kenapa jahat, kenapa degil, kenapa malas, kenapa degil, kenapa jahat, selalu, maka molekul dalam badan rosak, ya, IQ dia terjejas, ya, terencat, ya, badannya tak sihat, emosi dia tak cantik, tak confident, saksiah dia jadi rosak. Jadi saya pesan pada semua mak ayah, terutamanya diri Tok Abah, haramkan perkataan, fikiran ataupun kepercayaan yang negatif terhadap anak-anak kita sebagai satu asbab, sebagai satu doa, sebagai satu paradigma untuk merangsang anak-anak kita jadi hebat. Ya, jadi itu bila suasananya betul, aura yang kita bentuk dalam rumah tangga kita betul, ianya jadi magical. Tapi yang paling penting apa? Taat perintah Allah. Barang siapa rapatkan diri dengan Allah, Allah akan rapatkan hubungan dengan sesama manusia. Bila mak bapak rapat dengan Allah, maka anak-anak pun akan rapat dan hormat dan sayang kat mak ayah. InsyaAllah masalah yang disebut oleh Syarimi tadi dapat dihindarkan, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Jadi boleh sesuai kata bapak bori anak rintik, apa saja yang mak ayah buat dan itulah yang anak-anak akan ikut. Jadi pada mak ayah yang di luar sana, Datuk dah bagi sedikit tips dan panduan untuk ibu bapa cemerlang untuk dia amalkan. Kerana anak-anak adalah tanggungjawab ibu dan ayah. Walau macam mana nakal pun anak-anak tu, tetaplah terus istiqamah dan berdoa. Kerana akan ditanya nanti amanah anak-anak ni nanti. Jadi selagi tidak ada limited waktu, sampai bila-bila boleh berdoa, insyaAllah. Datuk, saya nak teruskan Datuk. Sepanjang pengalaman Tok Abah, sepanjang dalam karier pakar motivasi, Tok Abah punya kajian lah. Manusia ni dia boleh berubah ke atau tidak? Ada juga manusia yang ada kisah silam, dia tak boleh move on dengan kisah silam tu, dengan dosa lama dia tu. Dia alang-alang aku dah rosak ni, tak payah fikir lah, biar rosak terus. Orang bukan peduli hal aku pun. Jadi sepanjang karier Tok Abah dalam ni, manusia ni dia boleh berubah ke tidak? Ataupun takdir dia memang macam tu? Kekal macam tu, ataupun pilihan dia sendiri. Dan bila dia nak berubah pula, bagaimana untuk istiqamah? Itu dia, Datuk. Silakan.
Allah selamat. Oh, ini soalan besar ya. Ini soalan besar yang memang implikasinya juga besar insya-Allah. So beginilah ya. Sebenarnya ialah kita ni kena percaya pada qada dan qadar, takdir kita yang ada di Lauhul Mahfuz, Lauh Mahfuz ya. Kita semua orang Islam, orang yang beriman, kita yakin. Ya, semua dan tidak apa pun yang dalam Lauh Mahfuz tidak boleh berubah. Ya, kecuali ada cara kecualinya, kecuali dengan doa, kecuali dengan membentuk silaturahim, dan kecuali dengan berbakti kepada ibu bapa. Maka mudah-mudahan apa pun boleh berubah dengan izin Allah. Okey. So bercakap tentang takdir ni, kita kena ingat takdir ni ada dua. Tu Tok Abah dulu masa muda-muda pernah lah ya, pernah berguru ya, walaupun Tok Abah tak pernah belajar agama secara formal, tak pernah, sebab Tok Abah ni orang sains ya, belajar sains, belajar psikologi, sains psikologi itu saja, tak pernah belajar agama lah secara formal, tapi sikit-sikit belajarlah, belajar sikit-sikit ya, pada semua orang kat masjid, kat surau, kat buku, kat YouTube ya, kelas-kelas agama di masjid, kita belajar tiap-tiap hari ya. Sejak belajar di Amerika tu, mula cuba nak rapat dengan Allah ya, baru kita tahu oh, hidup kita tak sempurna tanpa Tuhan. Ikan akan mati di luar air, perlukan air untuk hidup. Manusia perlukan agama untuk jadi hidup ya, dan bermakna. Kalau tidak kita akan mati. Hati kita mati, hati keras. Okey. So takdir Allah ni ada dua. Satu takdir mubram. Takdir mubram ni yang tak boleh ubah. Ya, macam Syarimi dan Fadilah Kamsani lelaki, bukan perempuan. Ini takdir yang tak boleh diubah. Ya, Syarimi orang Melayu. Keturunan Melayu ya. Dan aslinya Melayu lah. Bukan Bugis ya. Bukan Bugis ke bukannya Banjar ke, bukan Jawa. So Syarimi orang Melayu. Fadilah Kamsah orang Jawa. Ini mubram, tak boleh ubah, tak boleh nak ubah. Ya, ya, Syarimi begitulah ya, Tok Abah lebih handsome sikit. Ya, Syarimi lebih handsome banyak. So ini mubram, tak boleh ubah. Tak boleh, ini mubram. Ni takdir yang tidak boleh diubah. Tapi ada takdir muallak. Takdir muallak ni ialah ketentuan Allah berdasarkan kepada usaha manusia. Awak nak sihat, awak exercise, awak diet, awak jaga diri, awak berdoa, maka Allah bagi kita kesihatan. Sampai Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. Nampak? Kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. Ini takdir muallak. Takdir ketentuan, semua ketentuan Allah, tapi based on your effort. Tapi kalau saya Jawa, effort macam mana pun takkan jadi Melayu, ya, takkan jadi Arab, ya, tak boleh, ya, tak boleh. Jawa tetap Jawa, yo Jawa lah, biar Jawa takkan rock, ya, okey. So itu kau jangan ketahukan Jawa, Syarimi, berdosa kau. Okey, so itu satu perkara. Okey, so itu pengalaman Tok Abah lah ya. Sebenarnya kita ni memang kena berubah. Kita ni wajib berubah. Yang Tok Abah sebut awal-awal tadi, soalan pertama, ya, bila Nabi bersabda, orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Bolehkah kita berubah? Bukan boleh ke tak boleh, kita kena berubah untuk jadi orang yang berjaya. Kalau tak berubah, masuk golongan kedua, orang yang tertipu, terpedaya, sabda Nabi, hadis sahih. Yang ketiga, orang yang cilaka. Siapa yang dilaknat Allah? Orang cilaka ni, orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Makin tua makin lupa diri, makin pandai makin sombong, makin kaya makin bongkak, makin kaya makin kedekut, makin kaya makin banyak maksiat. Contoh ya, ini memang dia cilaka, laknatullah, dilaknat oleh Allah. Jadi kita memang boleh berubah dan kena berubah. Dan ingat pula firman Allah. Ini pun very popular. Semua kita tahu, tapi kita tahu tapi tak insaf. Allah takkan ubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya, kaum nasib sendiri dengan sumber-sumber yang ada dalam dirinya. Allah berikan kita penuh ya, kelengkap sumber-sumber yang ada dalam diri kita untuk kita gunakan untuk berubah ke arah kecemerlangan. Sebabnya kita semua kiriman Tuhan. Dan Allah itu maha adil, maha pengasih, maha penyayang, maha melihat. Maha adil. Maka oleh kerana Allah maha adil, kita semua sama. Tapi tak serupa. Kita ni semua sama. Tapi tak serupa. Ada lebih, ada kurang, ada lebih, ada kurang. Overall, we are all equal, but not the same. Jadi kita kena ingat. Dan kita tak serupa ni sebab Allah nak kita kata tu complement one another ya, supplement, complement, ada sinergi, bantu membantu, lengkap melengkapkan, barulah cantik.
satu dunia. Sebab kekurangan kita dilengkapkan dengan kelebihan orang, kelebihan kita melengkapkan kekurangan orang lain. Wow, cantik. Jadi kita kena sentiasa berubah, dan memang kita ni tak boleh duduk lama sebab semua benda berubah. Semua. Tengoklah abang punya model handphone baru 6 bulan dah obsolete, dah ada model baru, dah ada model baru, dah ada. Itu contohlah. Everything is changing. Benda yang paling stabil, yang paling tetap konstan dalam dunia ialah perubahan. Benda yang paling konstan adalah perubahan. Semua benda berubah. Benda yang baru sentiasa berubah, cuma Allah yang kekal. Jadi justru kita tak boleh mengatakan alah memang dah nasib aku beginilah, dan nasib aku memang, siapa kata takdir mubram, aku yang Jawa, aku yang laki-laki, aku yang handsome, contoh ya, itu tak boleh diubah ya. Muka saya mirip-mirip macam Fatah Amin, apa nak buat, dah nasib, tu dah nasib. Aku bagi contoh Syahrimin, kau jangan ketawa, tak baik kau ya. Tu bagi contoh aja. Kalau dari belakang tak ada beza dengan Fatah Amin, okey. Dari depan lain lah ya. Okey, so itulah. Jadi kita kena sentiasa berubah, dan sebenarnya jom kita jadi orang. Okey, last dari soalan ini, jom kita jadi orang baru ya. Dan untuk jadi orang baru, soalan Syahrimin tadi ya, macam mana kita nak kekalkan, nak istiqamah. Pertama, masukkan dalam doa, ya Allah, jadikan aku orang yang sentiasa jaga solat, taubat tiap malam, istighfar 1 kali, dan maafkan semua orang tiap malam, ya Allah. Jadikan aku tetap istiqamah untuk solat, taubat. Masukkan dalam doa kita apakah perubahan yang kita nak lakukan secara istiqamah. 1. Itu pun cukup dah. Itu pun cukup. Ud'uni astajib lakum. Engkau berdoa, aku kabulkan. Siapa kata? Allah kata. Firman Allah. Jadi itu pun dah cukup. Tapi sebab kita ni manusia lemah, kita nak 2, 3, 4, 5, 6 cara, tak apa. Okey. So masukkan dalam doa. Lepas tu saya dah sebut tadi, Tok Abah dah sebut. Jom kita lakukan selama 40 hari. Banyak nas, boleh Google. Apakah signifikan melakukan selama 40 hari? Ya. Ada satu hadis contohnya, barang siapa yang taat kepada Allah selama 40 hari, maka Allah akan membina atau membentuk hikmah dalam hatinya melalui lidahnya. It takes 40 days to form a new habit. Itu memang ada, boleh Google lah ya, ada nas yang banyak sebenarnya, bukti-bukti bahawa 40 hari diperlukan untuk membentuk satu tabiat jadi istiqamah. Tidur mengiring ke kanan 40 malam berturut-turut jadi tabiat. Bangun tidur dengan senyum, menghadap kiblat terus berdoa 40 hari jadi tabiat. Masuk bilik air kaki kiri dengan sedar. Ramai orang tahu tapi tak insaf, tak sedar pun. Jadi aku masuk bilik air kaki kiri ni akan merangsang otak kanan. Otak kanan aku ni otak iman. Otak iman aku di otak kanan. Jadi kalau aku masuk dengan kaki kiri dengan sedar, ikut sunnah Nabi dapat pahala, aku merangsang otak iman, otak tauhid ini. Masya Allah. Otak kreatif, otak warna-warni ni. Aku keluar bilik air kaki kanan. Ikut sunnah dapat pahala. Tapi aku merangsang otak kiri, otak sains, otak matematik, otak fakta, otak hitam putih. Wow. Bila dah otak kanan, otak kiri terangsang dengan seimbang, kita akan jadi orang yang luar biasa. Ya, tengok. Ya, ikut sunnah. Pakai baju tadi. Jangan jawab ya, Syarimi. Pakai seluar tadi, duduk ke pakai seluar dalam, kalau pakailah. Duduk ke berdiri. Kalau pakailah. Jangan jawab aku kata. Ya, okey. So sunnahnya pakai seluar dalam sambil duduk. Boleh Google, betul ke sunnahnya? Yes, sunnahnya. Boleh tak pakai seluar dalam sambil berdiri? Harus. Ya, mungkin makruh lah. Tak berdosa. Tetapi tidak digalakkan. Sebab sunnah, sopan santun dan selamat. Duduk sambil pakai seluar dalam. Duduk pakai seluar luar lah. Seluar besar pun duduk. Yang boleh dibenarkan berdiri lah, pakai serban. Pakai serban sambil berdiri itu sunnah. Minum air zam-zam sambil berdiri, boleh. Minum dan makan kena duduk. Sunnahnya. Makruh kalau makan minum sambil berdiri, kecuali darurat. Nampak? So artinya bila kita lakukan sesuatu tindakan itu ikut sunnah, kita akan dapat kehebatan dan magical. Ya, bila kita minum sambil duduk, filter kita yang semula jadi dalam tekak kita akan berfungsi dan menapis benda-benda yang tak elok, termasuk bakteria dan sebagainya, akan ditapis oleh filter namanya sphincter. Tetapi kalau kita minum makan sambil berdiri, filter tidak berfungsi. Magic. Itu sebabnya Nabi suruh kita makan sambil duduk, sampai Nabi bersabda, barang siapa yang makan minum sambil berdiri, muntahkan balik. Nabi kata muntahkan balik. Nabi punya serius, ya, mendidik kita supaya ikut sunnahnya. Sebab secara saintifik pun, itu dibanya agama, sunnah dan sains sentiasa ngam. Kalau sunnah dan sains bertentangan, sains belum muktamad,
Sebab sunnah ini wahyu dari Allah tidak mungkin silap. Tak boleh silap, mesti betul. Jadi justru kita kena kita tu selarikan. So dengan cara itu insyaAllah lah ya, Tok Abah yakin ya, kita akan boleh ya berubah dengan cara yang terbaik. Dan of course lah ya, yang paling penting juga, di samping kita hidupkan sunah-sunah harian tu ya, makan buah sebelum ini. Tu Abah dah cerita 40 tahun yang lepas, makan buah sebelum sarapan sunnah, dan badan kita akan sihat kalau buat selama 40 hari jadi tabiat. Makan tengah hari, makan buah semasa perut kosong. Tu Abah dah cakap 40 tahun yang lepas, di TV, di radio, di mana-mana. Tapi bila buat survey sekarang, berapa peratus orang Malaysia yang makan buah masa perut kosong di luar Ramadan? Ya, ialah 5%. 5% orang Malaysia, Islam dan bukan Islam, yang makan buah semasa perut kosong. Sebenarnya kita kena makan buah semasa perut kosong. Itu sunnah, itu sains. Sebab buah-buahan dihadamkan bukan dalam perut tapi di usus. Jadi sangat silap orang yang makan buah bila dah kenyang. Bukannya berdosa, bukannya haram, tetapi salah, tak betul. Dan tak ada manfaat makan buah selepas makan nasi. Tak ada manfaat. Dapat rasa, dapat kenyang, tapi tak ada manfaat. All the nutrients ataupun khasiat buah-buahan semua pergi ke najis. Pandai ke tak pandai? Jangan jawab. Jadi itu sebenarnya kita kena dengan of course lah untuk mengatasi semua masalah ni, tolong ada pelaburan dari segi ilmu. Kita kena melaburkan untuk diri kita ilmu. Orang nak cemerlang di dunia kena ada ilmu, nak cemerlang di akhirat kena ada ilmu. So tolonglah ya, jangan locate untuk melaburkan untuk diri kita untuk cari ilmu. Mungkin bukan wang ringgit, masa, tenaga, emosi, konsentrasi, usaha untuk dapat ilmu. Ada masa mungkin kena bayarlah, tapi ada masanya kebanyakan ilmu sekarang ni percuma ya. Kalau kita rajin, insya-Allah. Tapi kerana kita tak usaha untuk melaburkan untuk diri, maka kita tidak bersedia untuk berubah ke arah yang lebih hebat secara istiqamah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, luar biasa. Saya sangat kagum dengan aura dan tenaga Tok Abah. Luar biasa. Istiqamah daripada mula sampai penghujung bertenaga. Itu yang luar biasa tu. Tok Abah, saya nak tanya Tok Abah, ada satu soalan daripada last lah, soalan daripada penonton berkaitan dengan rumah tangga. Ya. Dia tanya apa tips nak jaga rumah tangga ketika COVID ni selalu bertengkar. Penat balik kerja, anak-anak pun buat perangai. Jadi apakah tips untuk rumah tangga yang harmoni? Allahumma selamat. Okey, so itulah ya. Kita kalau nak bahagiakan rumah tangga ni, kita kena start daripada asasnya lah. Ya. So barang siapa merapatkan hubungan dengan Allah, Allah akan merapatkan hubungan kita sesama manusia. Jadi kalau itu pun asas yang paling utama, baik kat tempat kerja, teamwork kat tempat kerja, kita hidup bermasyarakat di surau, di masjid, kalau dalam masa keadaan biasa, dengan kejiranan, ya, barang siapa merapatkan diri dengan Allah, Allah akan rapatkan hubungan kita sesama manusia. Jadi kalau suami jaga solat, isteri jaga solat dengan sempurna, insya-Allah banyak masalah akan terhindar. Ya, akan terhindar insya-Allah. Dia tak ngam masalah dengan ketaatan pada Allah, dia tak ngam. Dia mesti cantik, ya. As-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Sebab pengalaman Tok Abah mengkaunsel lebih kurang 20,000 pasangan kot sejak tahun 77 sampai sekarang. Adalah dalam lebih daripada 20,000 pasangan. Dan pengalaman Tok Abah mengkaunsel pasangan-pasangan bermasalah ni 98%, 99% lah. Ya, orang yang bermasalah, suami isteri berkonflik ni sebab, maaf ya, suami atau isteri atau kedua-duanya tak jaga solat. Mungkin dalam ribu-ribu ni adalah tak sampai 10 pasangan kot yang Tok Abah jumpa yang suami isteri jaga solat dengan sempurna, ya, dengan hebat, dan bergaduh sampai cara berai. Mungkin 10 daripada 20,000 kes, mungkin 10 kes saja yang Tok Abah masih ingat lah, ya, yang masih tetap bercerai-berai walaupun kedua-duanya rapat dengan Allah. Itu memang dah habis jodoh lah, ya. Bak kata Allahyarham Ustaz Harudin, bila Tok Abah tanya, kenapa mereka dua-dua jaga solat Ustaz, tapi masih tak bercerai, anak gagal nak bantu Ustaz? Maka Allahyarham kata, ini ibarat sakit gigi yang beyond repair, ya. Macam mana pun dah tak boleh repair, kena cabut lah. Bila cabut gigi tu, insya-Allah satu badan akan jadi baik. Mula dapat terimalah hakikatnya. Dan sebab saya, Tok Abah punya prinsip is, biarlah Tok Abah jadi sebab orang lain bahagia, Tok Abah jadi sebab orang lain berdamai,
taubat jadi sebab orang lain dapat hidayah. Kita tak boleh bagi hidayah kat siapa-siapa pun. Kita tak boleh ubah orang pun. Tapi dengan asbab kita, maka Allah bagi hidayah pada orang itu dan orang itu berubah. So itu doa taubat. Ya, jadi bagaimana kita nak bahagiakan rumah tangga? Rapatkan dengan Allah. Satu. Yang keduanya kena ingat, ya, Allah temukan kita dengan jodoh yang terbaik. Sebab Allah tak pernah zalim. Ya, tapi memanglah dulu saya suka kat dia, tapi nampak gaya tak ngam lah, memang tak sesuai lah. Sebab saya memang peramah, dia ni pendiam. Saya suka outdoor, dia suka indoor. Saya ni suka melancong, dia memang duduk kat rumah je. Boring betul lah suami saya ni. Ya Allah, saya kata cantiknya. Ya, kalau magnet kan positif akan attract negatif. Nampak? Sebenarnya Allah akan temukan jodoh. Yang bising akan berjodoh dengan orang yang senyap. Saya tak tahu lah Syarimi ni bising tidak kat rumah. Ya, tapi maaf ya. Tok Abah kat rumah sangat senyap. Ya, orang mungkin tak percaya. Tapi isteri Tok Abah, Tok Mak tu, Masya Allah. So cantiklah. Dia bising, Tok Abah senyap. Isteri Tok Abah suka travel. Tok Abah suka duduk kat rumah, tapi ada masanya kita temankanlah dia berjalan. Memang okey lah. So, Allah akan temukan jodoh yang berlawanan perangai. Kena ingat, Allah akan temukan jodoh. Orang Cina kata yin and yang. Ya, yang bising Allah jodohkan dengan yang senyap. Yang kalang kabut Allah jodohkan dengan tenang. Okey Syarimi. Syarimi lahir bulan berapa Syarimi? Oh, saya bulan 12. Berapa hari bulan? 4. Isteri? Belum lagi. Bujang ni. Patut muka sengsara. Tengok apa pasal budak ni muka sengsara. Rupanya masih bujang. Patutlah muka sengsara. Atau aku cakap tentang keluarga dia lain macam sengit aja. Oh ya Allah ya Tuhanku. Punya handsome macam ni apalah. Ya, okey tak apalah. Okey tak? Tu alalang tu atuk dah apa Tok Abah dah baca terus Tok Abah. Karakter bulan tu. Orang bulan 12 ni ya, dia anak nombor anak bongsu 7. Anak bongsu, patutlah ya. Dia ni orangnya tegas. Walaupun dia pengasih penyayang, tapi dia tegas. Cakap dia orang kena dengar. Ya. Dan ada sifat pemimpin yang luar biasa. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan, tunjuk kat Tok Abah. Rapat. Rapatkan jari. Ke belakang, tapi jari awak rapatkan. Ke belakang supaya... Okey, nasib baik walaupun awak ada ketegasan, ada sifat pemimpin, tapi awak semangat lembut hati awak. Banyak bunga dalam hati. Oh ya Allah, mudah menangis juga rupanya. Dia ni mudah menangis. Kememe Syarimi. That's right. Tok Abah cuba nak faham nama awak atau Syarimi. Tok Abah check dari Google, apa maksud Syarimi? Tak ada. Dalam rekod tak ada, dalam buku tak ada, nama kau tak ada rupanya. Mungkin nama Syarimi dari perkataan Sorim. Tu yang Tok Abah dapat ilham tadi. Sorim artinya kecekalan. So Syarimi artinya orang ada kecekalan. Itu sebabnya awak lahir bulan 12. Orang lahir bulan 12 ni ikut kajian. Ni Allah punya, balik pada Allah ya. Balik pada Allah. Ni orang yang cekal, orang yang jiwanya kuat. Kalau dia nak satu benda, dia akan usaha sampai dapat. Jadi orang bulan 12 ni dia paling muda dalam kelas. Jadi dia lembut hati. Dia paling muda. Belum 12 kan? Paling kecil, paling comel. Dulu. Syarimi dulu comel. Masa tadika. Sekarang macam ni lah. Ya? jadi dia kadang-kadang, sebab dia paling kecil, dia kadang ada rendah diri sikit. Sebab dia paling muda, jadi kena bully sikit. Tapi Allah gantikan dengan sifat kepemimpinan yang luar biasa. Tapi nampak gaya sebab you anak bongsu, maka you ada jiwa lembut, jiwa awak lembut, you pengasih penyayang, mudah kesian kat orang, dan be careful. Kadang-kadang awak mudah diambil kesempatan lah oleh orang yang be careful ya, sebab awak hati lembut besar. So ini okey. So ini sebenarnya bila kita kenal diri kita, artinya Syarimi kena cari seorang isteri yang queen control, yang memang dia membuli awak sebab awak ni lembut hati, jadi kena wajar dibuli oleh seorang wanita. Aku seronok, aku bayangkan siapa wajah isteri dia ni. Orangnya tegas, orangnya ni bang, duduk sana bang. Allah, tak adalah. Ini Allah punya kuasa. Orang yang baik-baik, Allah akan datangkan yang baik-baik. Ya. Amin. So surah An-Nur ayat 26 ya. Ya, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, ya, laki-laki baik untuk wanita yang baik juga, dan seterusnya lah. Ya, okey. So itu sebabnya bila kita nak damaikan rumah tangga, rapatkan diri dengan Allah, terima pasangan kita seadanya, dan itu sebabnya selalu Tok Abah pesan ada beberapa T lah ya, dia punya prinsip untuk damaikan rumah tangga. Ada
beberapa ta ataupun ti. Pertama satu is tafahum. Tafahum artinya faham, memahami. Ya, faham, memahami antara satu dengan lain supaya kita terima hakikat, ya. Sebab itu sebabnya kita kena berkenal-kenalan dengan orang, dengan isteri kita tu dengan cara yang sangat mendalam, ya. Sebab kadang-kadang kita dah kenal bertunang setahun, bercinta 8 tahun tapi sebenarnya masih tak kenal akan isteri kita. So itu sebabnya kita kena kadang-kadang tu kena memahami mereka dengan cara yang lebih mendalam, ya. Dan itu sebabnya kita ada proses bertunang untuk berkenal-kenalan. Kalau rasanya tak ngam dalam masa bertunang, elok diputuskan, ya. Tapi orang tidak, kadang Allah dah banyak pelaburan masa, usaha dan sebagainya, maka mereka rasa tak berbaloi lah, jadi dia tak sampai hati. Itu yang sengsara tu. So tafahum, faham, memahami. Lepas tu kita kena takarum. Takarum artinya daripada perkataan karim, hormat, menghormati, dan jadikan pasangan kita sebagai kawan yang paling akrab, kawan yang paling setia. So kadang-kadang kita ni tak anggap isteri atau suami sebagai kawan, ya. Itu yang kadang-kadang silap tu. Jadi anggap dia sebagai kawan kita yang paling akrab, yang paling setia, ya. Dan jadi belajar untuk jadi kawan. Jangan sibuk nak mengawan aja tapi tak pandai jadi kawan. Tapi tak apa. Syarimi tak faham, tak apa, sebab awak memang bujang, awak tak faham. Tak apa. Ya. Okay. Tutup muka kau, tulang kau. Apakah dah besar panjang, ya. Yang ketiga T, ya, tasamu. Tasamu artinya toleransi. Isteri, jangan sentap bila suami tegur. Suami, jangan sentap bila isteri tegur, sebab kita tidak sempurna. Teguran dari pasangan, teguran yang baik adalah teguran dari Allah. Tetapi yang paling penting adalah tegur dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. So tasamu artinya toleransi, tolak ansur dan berlapang dada. Yang keempat, yang keempat adalah tabassum. Barang siapa masuk rumah dengan basmalah dan qul huwallah al-ikhlas, senyum. Assalamualaikum masuk kaki kanan. Penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kemiskinan. Maksud hadis. Boleh Google kemudian, ya. Barang siapa masuk rumah dengan basmalah dan surah al-ikhlas, senyum. Assalamualaikum, kaki kanan masuk, maka penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kemiskinan. Tak miskin harta, tak miskin kasih sayang, tak miskin iman. Jadi rumah tangga akan bahagia. So everybody yang sudah berumah tangga dan bujang pun, Syarimi, masuk rumah dengan bismillah dan qul huwallah, senyum. Assalamualaikum. Ya, lepas tu kena ada T, talaub. Talaub mean gurau senda. Nabi SAW bergurau senda dengan isteri-isteri baginda. Kadang dengan Aisyah, Nabi SAW lumba lari, ya, geletek-geletek, riba-meriba, ya. Masya Allah, dokong-mendokong. Aisyah didokong atas pundak Nabi. Cubalah. So Syarimi cari yang jangan besar sangat, nanti awak tak mampu nak dokong. Kan kau jangan ketawa, kau ini, ya, nak amalkan sunnah, ya. T yang terusnya tawaduk. Jangan ego. Banyak rumah tangga yang porak-poranda sebab isteri hebat, graduate, suami graduate, isteri pula, ya, ada seorang pasang suami jumpa Abah, isterinya ada graduate, suaminya cuma ada diploma, isterinya badan dalam 92 kg, suami 50 kg, dia angkatnya suami dia, isteri angkat suami, nak dihempas ke dinding. Allah, saya punya seriau. Isterinya hebatlah, memang hebat. 90 kg kau. So suami 50 kg. So memang comel suami dia. Dia bulinya, ya, dan nak bercerai-berai, tapi dengan izin Allah, Abah bagi kaunseling. Allah yang mengubah mereka, bagi hidayah. Mereka aman damai sampai sekarang. Amin. Ya. So kita kena tawaduk. Artinya jangan ego, bunuh ego kita dengan itulah solat taubat, istighfar. Solat taubat, istighfar. Bila solat taubat, istighfar, hati jadi bersih. Bila hati bersih, maka setan tidak bertapak, maka ego itu sifat setan. Lepas tu kita kena taradi, redha meredai. Ya, redha meredai. Ya, kita tak sempurna. Kita kena ta'awun, tolong menolong, ya. Tolong menolong, tolong cuci pinggan bersama, masak bersama, makan bersama, ya, mandi bersama sesekali. Ni kau tak faham, Syarimi, kau tak akan faham. Ni sunnah Nabi. Ya, mandi bersama, masya-Allah sunnahnya. Dan kita kena yang lain apa, tertib, ya, tertib, ya, artinya kita kena kata tu disiplin, beretika, ada teamwork, sentiasa berjamaah, makan berjamaah, solat berjamaah. Wow, kalau makan berjamaah, solat berjamaah dan makan pula suap menyuap, dalam tangan kanan kita ada 18 enzim, ya, terus banyak ada line 18 kat tapak tangan kanan kita sebab ada 18 enzim. Enzim ini gunanya untuk menghadamkan makanan. Tapi kalau enzim ini dimakan oleh orang lain jadi ubat. Itu sebabnya Nabi suka sangat menyuap makanan kat mulut isteri baginda.
Rupanya air tangan suami merawat sakit isteri, air tangan isteri merawat sakit suami dan mendamaikan mereka kasih sayang. Ya, akan timbul oksitosin, menyebabkan cinta. Dan orang perempuan yang sudah berumah tangga, air tangan isteri akan merawat sakit suami, asbabnya Allah punya kuasa, dan merawat miang-miang suaminya pun akan hilang, punah, ya, nyah, cemar daripada diri suami. So suami tak akan miang bila isteri menyuapkan makanan ke mulut suami dengan tangan, bukan dengan sudu, bukan dengan garpu, bukan dengan chopstick, dengan tangan, dengan jari. Oi, itu dia. So itulah yang lain tu kita kena transparent, kena tegur menegur. Ya, so inilah dia cara nak mendamaikan rumah tangga. Tapi yang paling penting, rapatkan diri dengan Allah. Allah akan repair hubungan kita dalam keluarga suami isteri dan sebagainya, insya-Allah. Itulah, terima kasih Datuk. Tok Abah, bila Tok Abah kongsi macam-macam ni rasa nak kahwin pula. Dia rasa jadi seronoknya. Amin. Aduh, Seronok bahagia. Kena dukung-dukung boleh suap-suap. Aduh, sekarang ni nak suap siapa pun tak tahu Kesiannya lah, kesian orang bujang. Sengsara. Ni boleh bercakap padan muka. Tok Abah, kita pun dah 1 jam 20 minit. So saya nak Tok Abah bagilah tips amalan yang mudah yang mungkin Tok Abah sendiri amalkan daripada muda hinggalah ke usia ini untuk jadi insan yang hebat, yang luar biasa. Apakah tips yang mudah? Dan kemudian sebagai penutupnya, apakah pesanan wasiat Tok Abah kepada masyarakat umum, khususnya pada orang muda di luar sana untuk menghadapi masa depan? Silakan Tok Abah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah dia. Sebenarnya tak ada apalah rahsia kita ni. Sebab benda ni yang bukan lagi rahsia. Tapi yang kita penting kena ingat ialah dalam diri kita ni ada magic. Ya, banyak keajaiban dalam diri kita ni yang Allah telah berikan. Tapi kita tak kenal diri. Sampai ulama pesan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa telah mengenal dirinya, dia akan kenal Allah penciptanya. Jadi langkah pertama untuk jadi hebat ialah kenal diri. Bukan sombong, bukan ego, bukan riak, ya. Tapi kenal apakah kehebatan, sumber-sumber X factor dalam diri aku ini yang patut aku keluarkan. Kenapa Allah cipta aku? Untuk jadi apa? Tok Abah bertanya pada diri Tok Abah sejak muda dulu. Adakah Tok Abah dulu pensyarah? Adakah aku kena jadi pensyarah sampai pencen, atau aku kena buat sesuatu yang my true calling? Sebab Allah cipta Tok Abah untuk apa? So saya kaji dan istikharah sebenarnya takkan rugi. Orang bermusyawarah takkan menyesal orang istikharah. Jadi untuk dapat kaedah untuk membangunkan diri dengan istiqamah, bermusyawarah, berbincang. Kalau dah berumah tangga dengan keluarga, dengan orang-orang alim, dengan wacana ilmu, dengan orang bijak pandai, dengan sifu. Tok Abah ada beribu sifu. Ya, Tok Abah umur 70 tahun. Banyak sifu, guru-guru Tok Abah, laki-laki perempuan dalam semua bidang. Ya, bidang agama, bidang sains, bidang kaunseling, bidang perubatan, bidang rawatan, ya, dan sebagainya. Semua bidang banking. Tok Abah banyak guru. So kita kena berguru, ya, sebab dah Tok Abah dah sebut tadi tu hadis Nabi, nak cemerlang kat dunia kena ada ilmu, nak cemerlang kat akhirat kena ada ilmu. Itu satu. Ya, sentiasa perbaiki diri, ya, sentiasa kita belajar, ya, sentiasa kenal diri. Sebabnya Tok Abah cuba nak kenal diri Tok Abah sejak umur 21 tahun. So dah 50 tahun Tok Abah belajar. So kajian Tok Abah pun 43 tahun. Mengenal orang melalui namanya, tarikh lahirnya, wajahnya, ya, perawakan dirinya. Ada 10 cara Tok Abah nak kenal diri. So bila Tok Abah gunakan dalam mengkaunsul orang dengan izin Allah, memang dapat membantu dengan lebih tepat dan lebih berkesan, insya-Allah. Jadi kenal diri. Yang keduanya, tak dapat tidak, kita ni hamba. So jadilah hamba yang terbaik. Taat perintah Allah. Ya, as-salatu imaduddin. Bila kita taat perintah Allah, solat kita jaga, ya. Solat fardu segerakan, solat sunat jangan tinggal. Solat sunat qabliyah ba'diyah jangan tinggal. Kenapa? Yang fardu okeylah dah. Dia tua bangka macam Fadil Kam, tak boleh lah sunat. Aku baru je sunat, takkan nak bersunat lagi. Ya, macam Syarimi kata, aku rasa masih terasa lagi. Ya, itu ada drama potong, ya. Ada cerita nama potong. Tok Abah penggelak je. Aku baru bersunat, nak sunat. Fadil Kam dah lama sangat. Okey. So tidak. Ya, solat kita di akhir zaman tak khusyuk.
Jadi solat qabliyah ba'diyah, solat sunat itu untuk mencantikkan, ya, untuk menutup ketirisan pahala daripada tak khusyuk tu. Jadi solat qabliyah ba'diyah jangan tinggal. Dan tadi dah Syarimi dah pesan, solat taubat jangan tinggal, istighfar jangan tinggal. Sebab ilmu itu cahaya, kebahagiaan itu cahaya, ilham dari Allah itu ibarat cahaya, hidayah Allah ibarat cahaya, dan cahaya takkan masuk hati yang gelap. Jadi kalau Allah nak bagi hidayat, cahaya tu akan masuk pada hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang titik-titik hitam asbab dosa telah gugur dengan solat taubat, istighfar, baca Quran, minta maaf, maafkan orang, solat taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, baca Quran. Ini contoh. So itu pesan lah pada Tok Abah, pesan diri pada Tok Abah dulu, ya. Jadi kita kena buat apa yang kita cakap, walk the talk. Kalau tidak Allah murka orang yang bercakap tapi tak buat. Itu cara kita nak bangunkan diri kita cara yang menyeluruh, dan tolong seimbangkan hidup kita, balance hidup kita, ya. Artinya itu sebabnya Tok Abah selalu cakap benda yang sama. Kalau pergi kat restoran, jangan minta gelas. Mama, adik, bagi gelas satu. Cik, bagi gelas tu. Ya, you akan dapat gelas. Tapi kalau you minta, dek, teh tarik satu dek. Kita akan dapat gelas, dapat teh, dapat susu, dapat macam ya, lengkap. Jangan minta gelas, jangan minta cawan, minta air, minta kopi, minta Nescafe, minta Horlicks. Sebabnya jangan kejar dunia. Dunia lari semakin laju. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejar akhirat. Barang siapa kejar akhirat, Allah akan jadikan dunia kejar kita. Rezeki kejar kita. Cari mi. Jodoh kejar kita. Cari mi. Jodoh kejar kita. Tak faham sudahlah, bencilah aku. So jangan sibuk nak kejar dunia. Kita kejar akhirat. Allah akan jadikan hidup kita sempurna. Seimbangkan hidup kita. Tapi fokus apapun lillahi ta'ala, apapun lillahi ta'ala. Dan last, ya, untuk kita pentingkan diri kita, ya. Ni yang Tok Abah dapat tahun 87 bila Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun, guru kami pada masa itu, pesan kami. Masa tu Tok Abah umur 36 tahun, jadi pengurusi surau, ya. So dia kata, Syekh, dia panggil Tok Abah Syekh, kalau pergi kerja tak pasang niat Syekh, akhir bulan dapat gaji Syekh. Ya, Syekh pun sekarang dah Profesor Madya, ya. Dapat pangkat, dapat bagus Syekh, ya. Orang puji, dapat bonus akhir tahun, tapi kosong pahala Syekh. Kosong pahala Syekh. Tok Abah terkejut sebab kita sibuk jadi pencerah, kononnya hebat tapi kosong pahala. Sebab Tok Abah pergi kerja tak pasang niat. Tok Abah pergi kerja umur masa tu 36 tahun tak pasang niat. Sejak hari itu, besoknya terus, ya Allah ruginya aku. So besoknya terus Tok Abah nak pergi kerja terus, ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari rezeki yang halal. Bila kita niat nak cari rezeki yang halal, setiap langkah, setiap putaran roda kita ke pejabat dapat pahala. Setiap saat kat pejabat dapat pahala. Ya, dan kalau kita mati ke tempat kerja, mati dalam perjalanan pergi atau balik, mati syahid. Sebab mencari rezeki yang halal adalah jihad. So tak apa pesan, pas niat, ya Allah, aku pergi kerja nak cari rezeki yang halal. Pencara, aku nak cari ilmu ya Allah, jihad. Aku nak mengajar ya Allah, jihad. Aku nak cari kawan baru dan jumpa kawan lama ya Allah, jihad. Silaturahim, membentuk silaturahim itu jihad. Aku nak buang dosa ya Allah. Macam mana? Barang siapa kerja kuat sampai penat waktu petang, kepenatannya mencuci semua dosanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, sahih. Jadi kita pun pasang niat. So, okey, rumusannya Tok Abah pasang 10 niat. Kenapa 10? Tilka asyaratu kamilah. Tidak mesti 10, satu pun cukup. Tapi Tok Abah sengaja pasang 10, 11 sebab setiap niat yang kita pasang dapat pahala walaupun belum buat. Lepas tu bila niat kita niat yang murni, Allah akan bagi kita kekuatan, Allah bagi kita inspirasi, Allah bagi kita tenaga, Allah bagi kita ilham untuk mencapainya, dan kita akan jadi orang yang mudah-mudahan luar biasa sebab kita pasang niat yang banyak. Setiap niat dapat pahala, hidup kita lebih sempurna, ya, Allah lebih sayang sebab kita sentiasa ingat akan dia. Itu yang Tok Abah akan ingat dan ingat. So basically-nya ialah every go for akhirat. Dunia akan kejar kita. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Tok Abah. Tok Abah asyik sebut miracle tu. Ada program ke Tok Abah yang sesuai untuk kami sertai? Tanya sikit. Nak tahu lah. Itulah. Sebenarnya apa nama dia punya early bird punya masa dah tutup dah malam tadi. So Tok Abah akan buat pada 3 hari bulan 2, iaitu hari Rabu pukul 10 pagi sampai 12 tengah hari, 3 hari bulan 2, ya, minggu depan, ya, iaitu program yang bangkit semula
kaedah magical dan miracle. Tu Abah dah kutipnya, lebih kurang 35 cara nak bangkit secara magical. Kita boleh bangkit semula cara magical. Ini bukannya gimmick, memang magic betul. Tapi perlukah kita nak bangkit sampai 35 cara? Tak payah, tak payah. Kita dapat buat 2-3 pun kalau kita amalkan dengan istiqamah, kita dah dapat bangkit semula dengan secara magical. Sebab hidup kita ni penuh dengan magic. Ya, hidup kita penuh dengan magical. Coba nak bagi apa nama contoh yang paling simple lah. Ya, kadang-kadang kita terlepas pandang. So sebabnya tu Abah cuba ada 33 langkah untuk bangkit semula setelah gagas dengan cara yang paling magical. Ya, lepas tu tu Abah cuba akan bagi kata tu 23 senjata sulit orang yang hebat, ya. Cuma tu Abah nak bagi satu contoh yang sangat simple lah, ya. Tadi sebab itu berkaitan dengan soalan tentang rumah tangga tadi. Rupanya kalau kita nak bahagikan rumah tangga secara magical, pastikan pintu bilik air kita tutup dengan rapat. Pintu bilik air kat rumah kita tutup dengan rapat. Apa kena mengena tutup bilik air dengan rumah tangga bahagia dan bangkit semula dengan magical? Apa kena mengena? Itu sebenarnya magic. Sebab setan duduk dalam bilik air. Nabi bersabda, tempat yang setan paling suka ialah bilik air dan pasar. Dan Allah paling benci dua tempat, toilet dan pasar. Jadi dalam bilik air itu tempat repair badan dia, klinik dan hospital setan ialah bilik air. Itu dia punya homestay, itu dia punya hotel. Jadi kalau pintu bilik air terbuka, apa jadi? Setan akan keluar. Apa jadi? Dia kacau suami isteri. Dia kacau suami isteri supaya gaduh. Anak-anak jadi derhaka, jadi kurang ajar. So, tolong rapatkan pintu bilik air, ya, dengan bismillah, rapat saja, dia tak keluar. Walaupun ada lubang atas bawah, dia tak keluar. Itu etika setan. Nampak? Magic. Simple aja. Untuk bahagia rumah tangga, sebab kecemerlangan kat tempat kerja. Nak bangkit semula kena cemerlang. Tapi kecemerlangan bermula di rumah. Itu sebabnya Abah bagi satu tu daripada 35 tip untuk bangkit semula, ya. So banyak lagi tip, ya, bagaimana kita nak mengenal, nak bangkit semula cara magical, ya, macam nak overhaul diri kita dan sebagainya. Dan Abah akan bagi 51 tip, ya, amalan-amalan yang magical yang membantu untuk bangkit semula. Ya, macam-macam lah. So program tu ialah pada 3 hari bulan 2 insya-Allah. Tapi untuk malam ni tadi staff Abah kata tak apalah Abah, untuk malam ni special. So siapa-siapa yang mendaftar malam ini, kita akan bagi juga early bird price, ya. Kalau tidak dah normal price. Normal price ialah RM99. Masih berbaloi RM99 untuk 2,5 jam mengubah diri kita luar dalam jadi orang yang hebat dan bangkit semula. RM99 tak ada apa-apa. Tapi untuk mereka yang menilai ilmu, sebab Abah dah cakap tadi, untuk jadi orang hebat kena melaburkan diri sedikit, ya, untuk kebaikan diri, ya. Kata ulama besar Allahyarham Musa'aduddin, perjalanan untuk pergi hospital bersusah payah, naik Grab ke naik bas ke pergi hospital, ya, bersusah payah. Perjalanan ke hospital adalah ubat. Ya, belum lagi dapat ubat daripada doktor. Perjalanan itu susah payah, itu pun dah ubat. Tu terapi namanya. Jadi kita pun keluarkan sedikit, ya. Tapi untuk malam ni staff Abah kata tak apalah Abah, bagilah mereka harga yang early bird 69. RM69 untuk malam ni, ya. So please daftar sekarang, ataupun komit dulu, bukan mesti bayar pun sekarang. Komit saja dengan Cik Ikin. Cik Ikin is on standby. Apa nombor yang patut dihubungi? 013-611-5361, ya. Cik Ikin 013-611-5361. Nabi ulang 3 kali untuk melekat. 013-611-5361. So malam ni kalau you mendaftar je, just contact je Cik Ikin, anda akan dapat harga lama, iaitu harga super early bird 69, ya, untuk dapat merangsang diri kita secara komprehensif. InsyaAllah berbaloi, insyaAllah anda akan dapat mengubah dan bangkit semula dari apapun masalah, ya, baik masalah pekerjaan, kena buang ke, kecewa bertunang, ataupun belum dapat jodoh, ataupun dalam peperiksaan ada orang buat master PhD sangkut, ya, apapun situasi, jom kita bangkit semula sebab Allah suruh kita sentiasa bangkit semula, jangan give up dengan rahmat Allah. Wallahu alam. So Abah alu-alukan, jom jumpa Abah pada 3 hari bulan 2 nanti dalam program, ya, bangkit semula secara magical dan miracle, insya-Allah.
Alhamdulillah, terima kasih Tok Abah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk bangkit semula, jom ramai-ramai sertai 3 Februari ini. Harga hari ini saja dapat 69. Saya special sikit sebab bujang, jadi Datuk akan bagi lebih murah insya-Allah untuk dapat jodoh lebih awal. Amin. 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 Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih setia hingga penghujungnya, dan Tok Abah pun dah habis dah memberi tips dan ni, tapi terus ikuti live Tok Abah setiap hari. Saya tengok di page Tok Abah memang sentiasa best sebab kata-kata positif. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, minggu hadapan kita ada lagi satu majlis ilmu membincangkan tentang kesihatan mental, cegah sebelum parah, bersama dengan Dr. Aziz, pensyarah kanan Jabatan Psikologi dan Kaunseling Universiti Malaya, dan juga Ustazah Yohanis dan kaunselor JAKIM. Jadi pada hari Khamis minggu hadapan, insya-Allah pada masa yang sama pukul 9 malam. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini selesailah majlis ilmu kita bersama dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, Tok Abah kita, DMFK kita. Alhamdulillah, satu figura yang hebat, sanggup menginfakkan masa, infakkan ilmu dan infakkan dirinya untuk majlis. Marilah kita bersama-sama, saya dan rakan-rakan mendoakan kesihatan Tok Abah terus kuat dalam medan dakwah ini dan terus berbakti untuk ummah insya-Allah. Jadi saya nak akhiri dengan ini, satu petikan. Hari ini sebelum kita mengatakan kata-kata yang tidak baik, fikirkan tentang seseorang yang tidak dapat berkata-kata sama sekali. Sebelum kita mengeluh tentang rasa dari makanan, fikirkan tentang seseorang yang tidak punya apa pun untuk makan. Sebelum kita mengeluh tidak punya apa-apa, fikirkan tentang seseorang yang meminta-minta di jalanan. Sebelum kita mengeluh bahawa kita ni teruk, fikirkan tentang seseorang yang berada pada keadaan yang terburuk di dalam hidupnya. Sebelum kita mengeluh tentang suami atau isteri anda, fikirkan tentang seseorang yang memohon kepada Tuhan untuk diberikan teman hidup. Ini sesuai untuk saya. Hari ini, sebelum kita mengeluh tentang hidup, fikirkan tentang seseorang yang telah meninggal terlalu cepat. Sebelum kita mengeluh tentang anak-anak kita, fikirkan tentang seseorang yang sangat ingin mempunyai anak tetapi dirinya mandul. Sebelum kita mengeluh tentang rumah yang kotor kerana pembantu tidak mengerjakan tugasnya, fikirkan tentang orang-orang yang tinggal di jalanan. Dan di saat kita letih dan mengeluh tentang pekerjaan, fikirkan tentang pengangguran, orang-orang cacat yang berharap mereka mempunyai pekerjaan seperti kita. Sebelum kita menunjukkan jari dan menyalahkan orang lain, ingatlah bahawa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dan yang terakhir, dan ketika kita sedang bersedih dan hidup dalam kesusahan, tersenyum dan berterima kasihlah kepada Tuhan bahawa kita masih hidup. Saya akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. InsyaAllah.